وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا. ثم آمين. أما بعد. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Muliakan yang saya kasihi tuan-tuan, puan-puan, sidang jemaah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. InsyaAllah malam ni kita akan membahaskan beberapa perkara. Kita baru masuk tahun baru Islam, kita ada sambutan Ma'al Hijrahnya, kita ada baca doa akhir tahun, awal tahunnya. Maka bila sebut tahun baru, maka kita bukalah buku baru dalam kehidupan kita. Tapi seperti mana yang dah diterang ataupun dikongsikan oleh tok guru kita, ustaz-ustaz kita, ustazah-ustazah kita, yang mana kita kena tahu baginda Nabi SAW tidaklah berhijrah pada bulan Muharram. Cuma bulan Muharram ni dimulakan kalendar secara rasmi, tertib ataupun secara formalnya kalendar Islam digunakan pada zaman Khalifah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dan itu fakta kena bagi tahulah. Kan nanti orang cakap bila baca doa akhir tahun, awal tahun tu dia doa tak ada masalah. Kita ni hari-hari berdoa, kita nak buka tahun baru. Cuma bila ada yang kata malam ni barakah sebab Nabi berhijrah pada hari yang kita baca doa ni, itu fakta bersalahan lah kan. Saya kena bagi tahulah. Masih ada orang yang tak tahu juga. Nabi keluar berhijrah pada malam 27 Safar tahun ke-14 kerasulan. Nabi keluar berhijrah. Perjalanan yang memakan masa berbelas hari. Kalau mengikut sesetengah pendapat daripada sejarawan Islam, Nabi masuk ke sempadan kota Madinatul Munawwarah tepat pada hari jadi dia balik, 12 Rabiul Awal tahun ke-14 kerasulan, pun pada hari dia lahir juga, hari Isnin, tarikh yang sama, hari yang sama. Maka besarlah bulan Rabiul Awal ni. Bukan sekadar sambut maulid, bukan sambut kelahiran Nabi, hatta Nabi wafat pun 12 Rabiul Awal, hari Isnin, sama tarikh balik. Bahkan itu hijratul Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila sebut tentang hijrah ni, bila zaman canggih ni tuan-tuan, kita pun tak terlepas, bahkan orang-orang yang berilmu pun tak terlepas daripada kesilapan ni. Ini tasawuf tuan-tuan. Tasawuf ni menjaga akhlak. Malam ni kita nak bahaskan tentang berhati-hati dengan lisan kita, lidah kita. Tak banyak pun, ada dua perkara yang kita nak bahaskan, nak ingatkan supaya kita jaga lisan kita, sebab benda ni boleh terjadi setiap hari. Pertamanya, ibu-ibu, bapa-bapa yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, setiap perkara yang baik maupun buruk pasti akan dihitung oleh Allah Ta'ala. Kita cakap walaupun satu huruf, kan, minta maaflah dengan izin tuan-tuan, kadang-kadang kita remah SIEL kan orang kan, 4 patah 4 huruf aja, betul tak? Tapi tetap dikira oleh Allah Ta'ala. Sukalah kita perkataan tu, kan? Bila orang sebut kat kita, marah kita sebut kat orang, tak apa pula, ya? Apa dalilnya? Saya sukalah dalilnya. Allah Ta'ala sebut dalam surah Qaf ayat yang ke-18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Sadaqallahul azim. Allah Ta'ala kata apa? Tidak ada sebarang perkataan yang dilafazkannya atau perbuatan yang kita lakukan, seseorang tu lakukan, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang sentiasa sedia menerima dan menulisnya. Illa ladaihi raqibun atid. Maka besar kecil perkataan buruk tu tetap akan dihitung oleh Allah Ta'ala. Tadi tuan-tuan berzikir panjang, berzikir mengikut sunnah Nabi SAW. Dan Cik Zul imamkan kita tadi, apa yang kita baca tu dicatat oleh Allah Ta'ala. Sebab tu jangan ambil mudah, ambil ringan, betul tak? Kita dalam lepas solat ni tuan-tuan, antara yang paling penting yang Nabi tak tinggal, selain istighfar 3 kali tu, ayatul kursi. Jangan ada tak hafal ayatul kursi lagi belakang. Main malu sama selatan ke kan?
Saya panggil ustaz lain datang buat kelas Ayatul Kursi yang. Sebab itu antara wirid yang Nabi tak tinggal. Kemudian subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar tu. Kalau boleh pun jangan tinggal. Tapi paling basic pun 3 kali istighfar tu, kemudian Ayatul Kursi. Terlupa baca Al-Fatihah pun waktu wirid tak apa lagi kan. Yang 2 tu berat tuan-tuan. Tapi baca surah Al-Fatihah, bacalah sekali semua kan. Tapi kalau tak sempat, yang tak boleh lupa 2 tu. Itu pendinding lah tu. Istighfar tu pula nak jamin kita punya solat kita tu supaya kita rendah diri depan Allah Ta'ala. Dan orang tanya kenapa kita istighfar, sunnah Nabi istighfar lepas solat 3 kali tu, sebab takut solat kita ada cacatnya, ataupun asalnya solat kita Allah Ta'ala tak terima, tapi kita istighfar 3 kali penuh kerendahan hati pada Allah Ta'ala, terima kita punya solat tu kan. Jadi ingat tu, ayat 18 surah Qaf, Allah Ta'ala sebut besar, kecil ke sikit ke kita punya perkataan tu, ada malaikat yang akan mencatat kiri dan kanan kita. Kembali pada tajuk tadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Ta'ala sekalian. Okey, ini kisah, saya bawakan satu kisah berkaitan anak murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, anak murid ni siapa? Juga pengasas mazhab yang besar juga. Siapa dia anak muridnya? Imam Ahmad Ibn Hanbal, mazhab Hanbali kan. Ini kisah Imam Hanbali. Satu hari ni Imam Hanbali ni dia sakit. Kemudian dia merintih sakit dia. Aduh, sakit. Kita ni, saya ni sakit demam, merintih sakit lah. Bukannya cakap apa merintih, aduh sakitnya apa semua kan. Lalu datang seorang kawan dia, Tawus namanya, seorang tabi'in yang terkenal, alim ulama zaman Imam Ahmad Ibn Hanbal juga, sezaman dengan dia. Apa kata Tawus ni? Katanya, sesungguhnya rintihan sakit juga dicatat oleh malaikat. Kisah Imam Ahmad Ibn Hanbal. Dia merintih sakit, datang sahabatnya, Tawus namanya. Tawus ni kata, merintih sakit pun, mengadu-ngadu kan, macam ibarat tak redha dengan sakit tu pun, dicatat oleh malaikat. Alim ulama punya akhlak kan. Kemudian kata Imam Ahmad Ibn Hanbal, langsung dia diam, tak merintih lagi dah. Dia takut jika merintih sakit, rintihan tersebut akan dicatat oleh malaikat sebagai dosa. Kita tuan-tuan, sepanjang sakit tu berapa banyak kita zikir, berapa banyak kita merintih, betul tak? La ilaha illallah. Tu tak campur lagi orang yang masuk hospital bila sakit tak semayang, betul tak? Siapa kata gugur tanggungjawab kewajipan solat ketika sakit? Banyak rusuh yang Allah Ta'ala bagi, betul tak? Dengan tayamumnya, menyapu atas balutannya, betul tak? Ingat ya, jangan banyak, untuk diri saya juga, bila sakit jangan banyak mengeluh kan. Kalau mampu nasihat-nasihatlah suami kita mengeluh sakit kan. Bini pun dekat macam dia seorang, dia paling teruk sakit lagi. Orang lelaki selalu dia sakit lebih teruk daripada perempuan, dia punya melepet dia tu kan. Tapi jangan mengeluh lah, betul. Orang perempuan lagi penat, orang lelaki kata dia lagi penat kan. Jangan merintih-rintih sakit. Itu Imam Ahmad Ibn Hanbal. Sebab takut merintih tu kita marahkan ketentuan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagi sakit tu satunya nak bagi kita rehat kalau kita sibuk kerja, betul tak? Kadang-kadang nak bagi kita peringatan. Kadang-kadang yang paling utama sekali, sakit itu penghapus dosa. Boleh tak kita sebut Alhamdulillah? Boleh lah. Sebab itu perkataan yang baik-baik, betul tak? Alhamdulillah, sebab Tuhan bagi aku cuci dosa. Kita takut kalau kita jarang sakit, ibu-ibu, betul tak? Saya risau betul, saya jarang demam. Itu saya demam teruk. Saya kalau demam teruk tapi jarang, itu saya paling risau. Saya demam itu sebab kena semelih lepai ekor lembu. Korban kan, asalnya sebab tak cukup rehat. Malam sebelum sembelih, saya tidur pukul 2 pagi, 3 pagi. Sebab malam tu pergi potong halia, potong kunyit. Orang lelaki siap untukkan masak besok kan. Kita ada gotong royong masak ni. Orang perempuan kita tak susah kan, kita masak semangat saya kan. Susun meja bawah kemah, pergi jadi cowboy, pergi ikat kaki lembu. Lembu dah tambat leher kan, kita nak tambat kaki dia, besok pagi senang nak tumbang. Saya pergi jadi cowboy, tahan lembu, umpan lembu. Orang cakap rehat ustaz, besok nak jadi imam solat raya Aidil Adha, nak baca khutbah, nak sembelih lembu. Tak ada dah. Tidur pukul 3 pagi, besok bangun subuh, lepas tu jadi imam, sembelih 8 ekor lembu tengah-tengah panas. 4 hari demam. Saya tak cek, doktor kata tak adalah simptom influenza, 4 hari. Memang terjelepok lah. Panas badan, kejap sejuk, kejap panas, selera makan tak tekak, tak berasa. Allahu Akbar. Tapi bila fikir balik, kita ni tak demam tu yang takut tu. Sebab kita sakit tu penghapus dosa.
Sama juga rumah tangga, sama juga keluarga. Kalau tak ada ujian, tak ada badai, kita patut risau sebab Allah Ta'ala tak uji kita. Betul tak? Dia uji kita tu nak ingatkan kita, kalau sepanjang ni bahagia, jangan tertipu dengan kita ni dah 15 tahun kahwin, sekali pun tak pernah gaduh. Jangan cakap macam tu. Ujian tu yang menguatkan sebenarnya kan. Saya baru terbaca tadi, seorang ustaz ni tulis, kita takut kalau kita tak diuji tu. Betul tak? Sebab dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua, Allah Ta'ala sebut, belumlah dikira benar-benar beriman, wahum la yuftanun, melainkan kita telah diuji oleh Allah Ta'ala. Jadi boleh sebut alhamdulillah, aku demam ni kan, alhamdulillah. Tapi jangan jobor. Ni saya sebut jobor tu tak? Poliklinik ikhtiar, jumpa doktor, makan ubat kan. Jangan cakap demam ni biarlah lama sikit, cuci dosa tu. Itu mudarat diri pula tuan-tuan. Betul tak? Itu tasawuf tuan-tuan. Betul tak? Jangan belagak. Tubuh badan ni tanggungjawab kita untuk jaga dari Allah Ta'ala. Makan yang sihat, betul tak? Kaki yang asalnya sihat, jangan kaki tu dapatnya sihat, dah kena potong, aku redha ketentuan Allah Ta'ala, dia nak ambil kaki aku balik. Padahal kau bedal hari-hari, tarik. Saya tarik dah lama dah, saya stop tuan-tuan. Sesekali teringin dia minum. Saya ambil kurang manis nipis, jus buah tak ada gula, kun sekilo turun. Takut penyakit. Kawan-kawan saya umur 30 lebih pun dah jam dah. Yang tumbang-tumbang, yang meninggal pun ramai tuan-tuan. Sebab kan, ikhtiar. Mana boleh, alhamdulillah Tuhan uji aku sakit. Jangan mengeluh. Kalau orang tanya daripada mana ni, satunya dalilnya tadi ayat 18 surah Qaf. Setiap perkataan yang tak baik tu, baik ke tak baik, Allah Ta'ala hitung. Nombor 2, kisah Imam Ahmad Ibn Hanbal. Alim ni tuan-tuan, betul tak? Dia tak sengaja pun sakit mengeluh. Datang kawan yang taus kata, engkau mengeluh ni, malaikat catat tau. Jangan ingat malaikat ada cuti, dia rehat. Takut dia terus kan? Takut dia terus. Jadi jangan mengeluh. Saya cakap pada diri saya sendiri juga, bila kita sakit automatik kita nak mengeluh tuan-tuan. Baik tidurlah kan. Sakit kan, solat bangun kan. Kita boleh mengeluh. Biasalah saya tengok orang-orang yang saya jumpa pun, selalu orang lelaki lah. Orang perempuan ni kuat, walaupun dia ni orang lelaki ni, aduh matilah Den. Tak agak mati-mati. Jangan diminta mati tuan-tuan. Bukan takut mati, tapi biar kita bersedia, betul tak? Kan? Matilah Den, anak-anak tak sayang Den apa semua. Padahal bini masakkan tom yum, masakkan apa semua, tak sayang juga tu. Apalah, ni nasihat untuk orang lelaki. Orang lelaki ni bila bertambah umur tu paling kuat mengeluh lelaki lah, betul tak? Makan kurang masin salah, ayam salah, daging salah. Nak makan apa hari-hari? Takkan nak dihidangkan kijang pula hari-hari. Saya cakap pada diri saya juga, bila dah tua jangan jadi macam tu, betul tak? Ini besok tuan-tuan, depan matanya orang datang mengadunya, macam mana ni ustaz, suami makcik, la ilah Allah, garam kurang salah, garam lebih salah, goreng bihun dengan ayam salah, goreng bihun dengan daging salah, nak letak daging kuda ke, daging unta ke. Jangan mengeluh. Dan mengeluh pun tanda kita tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini cerita masyarakat kita macam tu lah. Itu kisah pertama, pengajaran pertama, baru mukadimah ni. Mana Imam Ahmad Ibn Hanbal ni, alim yang besar pun, dia takut nak mengeluh bila dia sakit, ditegur oleh sahabatnya. Okey, ada dua je malam ni tentang menjaga lisan ni, apa yang sering kali terlepas pada manusia. Yang pertamanya, mencela makhluk yang tidak dapat berbuat apa-apa. Kita mencela makhluk tak dapat buat apa-apa. Maksudnya ibu-ibu, bapa-bapa yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, contohnya tak guna angin ribut ni, habis rumah aku, contohnya kan, bumbung. Tak guna punya hujan, tak kering baju aku sidai. Betul tak? Ni beberapa hari hujan ni kan. Bila panas pula, panas nak tidur tengah hari pun susah, matahari dia marah. Memarahi makhluk yang tak mampu buat apa-apa. Ini salah satu dosa lisan ni tuan-tuan. Gelinciran lisan kita, lisan yang tergelincir tuan-tuan. Ini tasawuf lah. Kita ni mengaji tasawuf ni hebat, berzikir hebat, Negeri Sembilan bertariqah lagi, ada tarikat lagi. Tapi orang yang belajar tasawuf ni mesti tunjukkan akhlak yang baik. Itu kesan belajar tasawuf, betul tak? Tapi kalau orang yang kaki berzikir, belajar tasawuf, kojol maki orang ni tuan-tuan. Saya pun tak nak ikut tuan-tuan. Maki orang je kerja, betul tak? Sekarang zaman sekarang ni ustaz-ustaz pun bergaduh kat Facebook kan, memaki hamun, troll. Budaya troll ni pun bukan budaya Islam tuan-tuan. Troll ni maknanya menggelak-gelakkan orang, buat poster, tak kira lah daripada belah mana pun. Troll bukan budaya Islam, mentertawakan orang. Troll ambil gambar orang letak itu ini,
Itu bukan benda yang bagus, kan? Dan saya kata, tak puas hati, kritik secara ilmiah, betul tak? Keluarkan daripada kitab, daripada Quran, daripada hadis, daripada kitab-kitab muktabar, keluar, bentangan. Kalau bergaduh kat Facebook, pengikut yang jahil-jahil ni ikut, habislah. Lagi terbakar lagi. Rumah tu baru terbakar sikit, lagi marah lagi terbakar. Terbakarlah payung-payung besar kita, kan, dalam persaudaraan Islam kita. Jangan kita mudah sangat mengeluarkan perkataan-perkataan yang tak baik. Itu dia pertama. Mencela makhluk tak boleh buat apa-apa. Aduh, hujan lagi. Apa yang kita nak? Patut kita syukur. Kita mungkin tak selesa dengan hujan tu, tapi ada orang yang rumah dia tu tak ada elektrik, kipas tak ada, kan, rumah berpanas, hujan tu lah nikmat untuk dia sejuk, kan. Ada orang kita ni tak suka panas. Tu tadi hujan marah, kan, kain tak kering. Saya cakap mak saya tadi petang tadi, mak saya kata, Allah hujan. Saya kata, jangan bising, saya kata, ambil baju tu letak dalam bakul, saya pergi hantar dryer. Siapkan duit je lah, kan. Masuk RM4 boleh kering kat dryer, kan. Kita tolong ekonomi. Cari pula dobi-dobi orang Muslim, kita buka, tolong ekonomi orang Muslim. Apa nak gaduhnya, apa nak mengeluhnya? Itu saya kata macam tu dah tadi. Sebab kain banyak, dia kata. Kau jangan bersalin-salin baju. Nak buat macam mana? Petang memang kena salin baju lah. Nak mandi tu kau baju lah. Kita cuba limitkan. Memang ada lah, kan. Kadang suami-suami ni rajin salin baju, isteri yang marah. Ayah kau ni kojo bersalin tu. Pagi baju lain, tengah hari baju lain, petang baju lain, malam baju lain. Yang melipatnya aku lah tu mengeluh juga ibu. Ya? Kita ni kalau ada mesin basuh dah ada, pengering dah ada. Ada mesin lipat baju, saya tengok dekat Jepun mesin lipat baju, settle lah kerja orang perempuan. Tak mengeluh lah. Kalau mengeluh saya tak tahu lah. Mesin basuh pinggan pun ada ibu-ibu, betul tak? Habis balik ni cari kat Shopee lah tu. Ada tak? Memang ada. Mesin lipat baju ada, saya pernah tengok. Dryer sekarang memang orang ramai beli dah sebab musim tak menentu. Kita tak suka hujan, tapi ada orang rumahnya panas sepanas-panasnya. Hujan tu nikmat untuk dia berehat kat rumah. Betul tak? Orang miskin, orang susah, betul tak? Ada orang pula dia suka panas sebab dia nak meniaga, peniaga-peniaga tepi jalan, betul tak? Kita memang rumah kita ni selesa je. Kita kerja, duit masuk setiap bulan. Lain orang lain keperluan itu, maka kita syukurlah. Mungkin kalau hujan duduklah rumah, kan, duduk ontok-ontok tidur, kan. Ada orang lain panas. Bila panas ni buka aircon, bayarlah lebih sikit. Aircon ni kalau kita pantau pakai betul-betul taklah mahal lah ibu-ibu, tu tak? Ini daripada malam tidur sampai ke pagi tak tutup. Fungsi aircon ni menyejukkan bilik, kemudian tutup, betul tak? Saya pelik kalau orang masih tak faham fungsi aircon ni. Aku pakai aircon 3-400. Kau buat macam mana? Buka, bangun tidur, tutup. Padan lah. Tak cerdik pakai aircon. Aircon ni dia sejukkan bilik, kemudian kita tutup lah, betul tak? Dan dia pun tak bagus juga. Buka aircon, tak payah bising. Sebab panas tu kadang-kadang rezeki pada orang yang meniaga tepi jalan. Betul tak? Orang yang rumahnya bocor, kalau hujan kan nak kena tadah dengan baldi pula, kan. Nikmat pada mereka. Kita hujan salah, panis salah. Saya cakap mak saya tu lah, apa yang kau know manusia? Hujan salah, panis salah. Mak kita, kan, mana ada mak tak perlu pun, dia kata, kan. Kau lah kau nak pergi keringkan baju nanti, pergilah hantar dryer keringkan, kan. Ini dah 2 hari hujan, kan. Alhamdulillah. Kita tak tahu, mungkin takungan air Negeri Sembilan makin kurang, Allah Ta'ala turunkan hujan, betul tak? Kita tak ambil tahu, tu bukan bidang tugas kita. Sebab tu Allah Ta'ala, Nabi kita SAW ajar bila hujan ada doanya, betul tak? Allahumma sayyiban nafi'ah. Jadikanlah hujan ni, Allah jadikan hujan ni hujan yang bermanfaat. Kita tak nak hujan ni jadi banjir kilat ke, kan, banjir besar ke, tak nak, banjir lumpur ke, tak nak. Maka jangan, ini salah satu lidah tergelincir yang orang payah nak elak. Marahkan makhluk yang tak mampu buat apa-apa. Marahkan matahari, marahkan ribut, marahkan puting beliung, kan. Ujian dari Allah Ta'ala yang kadang-kadang kita pun tak mampu nak elak. Ya, lidah ini begitu mudah mengucapkan perkataan seperti ini, padahal makhluk yang kita cela tak mampu buat apa-apa kecuali dengan kehendak Allah Ta'ala. Kan, hujan takkan turun setitis pun tanpa izin Allah Ta'ala. Hatta embun yang menitis pun, batu yang sekecil-kecil batu pun di bawah jajah takluk Allah Ta'ala. Kita nak marah siapa? Macam tu. Kau marah siapa ni? Kalau nasihat orang boleh tu, ibu-ibu, bapak-bapak. Kau marah hujan, kau marah siapa? Habislah dia, betul tak? Siapa turun dengan hujan? Allah Ta'ala, habis. Kan? Hujan ni makhluk yang tak boleh buat apa-apa. Kau anak kita boleh, kita kata jangan bising, diam, dia boleh diam, betul tak? Tapi hujan kita nak marah. Allah Ta'ala turunkan rahmat dalam hujan tu, kan?
Rahmat dalam hujan. Tu saya teringat dulu arwah mak saudara saya pernah cerita tak, anaknya nak kahwin, esok pagi tu hari Sabtu nak kahwin, saya kena baca doa. Saya ingat sepupu saya kahwin, mak saudara saya meninggal 2 tahun lah. Lepas tu ada orang bagi dia idea karut lah, idea khurafat. Baling cili merah sogar dekat bumbung. Ada orang kata baling baju lah kan, baling bunga lah, tah mano apa. Malih nak guna perkataan ni, orang Negeri Sembilan dengan macam perkataan apa kejadah lah, tu dia kan. Dia datang jumpa saya, baguslah mak saudara saya ni, dia tahu dia anak buah belajar agama, dia tanyalah. Saya kata, maksud tak ada sabit apa-apa pun, la ilaha illallah. Kenapa orang tu kata baling cili merah segar kat bumbung? Supaya majlis perkahwinan besok segar macam cili merah tu. Saya kata cili merah bukan segar, takut pengantin perempuan nanti podeh mulut dia, tak tahan laki tu, mulut pedas ya. Apa jenis pemakanan itulah akan keluar nanti, pedas mulutnya kan. Tu garang orang utara suka makan cili. Negeri Sembilan mulut podeh. Orang Kelantan pun makan gula manis je. Tak adalah cili apa sabitnya. Saya kata la ilaha illallah. Habis tu nak buat apa kan? Boleh buat tak? Tak payah buat. Saya kata tak payah buat. Khurafat dia kata kan, benda lah. Ada tempat lain saya cerita ni, dia orang kata baju kan, baju yang cantik ada bunga. Saya kata baik baling bunga kan, bunga cantik kalau betul sabit lah. Maksud ibu kepada sepupu saya, ibu doanya tak tertolak oleh Allah Ta'ala. Itu Nabi SAW sebut. Maksud buat semayang hajat. Suaminya saya kata buat semayang hajat juga. Bakal pengantin buat semayang hajat. Memang hujan, musim hujan. Hujan ibu-ibu demi Allah, saya kata. Hujan, nenek saya punya lah cemas. Orang tua kan, wah takut orang tak datang, jemput ramai. Majlis mula pukul 12, pengantin sampai dalam 12.30. Pukul 11.40, 11.30 berhenti hujan ibu-ibu. Matahari naik, hujan berhenti, hujan panas yang intik-intik je. Tepat pukul 12 berhenti. Sebab saya baca doa hari tu. Cuma tinggal macam lecak-lecak sikit kan, bubur pasir. Masalah selesai. Saya kata maksud tengok. Cemas juga kita yang bagi idea suruh solat hajat, tiba-tiba sekarang hujan tak berhenti kan. Dan yang kau nak berhenti hujan lah kan. Itu bukan kau Jordan. Tapi saya yakin, saya kata doa seorang ibu mungkin dia buat oleh arwah mak saudara saya, dia meninggal. Dia meninggal mengejut tak ada sakit pun meninggal. Ya. Hujan pagi tu, nenek saya cemas, datang rumah bawa kain payung. Oh, rumah saya dekat je, rumah kampung ni kan dekat je kan. Nenek saya kata, hujan macam mana ni Rian? Aduh, aku pula berhenti hujan macam mana lah ni. 11.30 hujan panas, 12 hujan berhenti. Orang boleh datang macam biasa lah, cuma air lopak tu kita tampakkan pasir lah. Tu kuasa Allah Ta'ala. Mintalah pada dia turunkan hujan. Ada doa Nabi ajarkan, betul tak? Allahumma hawalaina wala alaina. Minta alihkan hujan tu. Itu doa juga kalau nak kenduri, buat doa selamat. Ini polik, minta doa selamat kenduri kahwin. Bantai tahlil ingat orang mati sedih pula. Buatlah doa selamat aja kan. Tak apalah kalau nak buat tahlil sekali. Yang penting doa banyak untuk majlis besok. Dipermudahkan urusan. Kalau orang dulu-dulu dia risau. Dulu orang rumah hantar-hantar macam-macam nasi tak nak lama tak masak-masak. Benda tu biasa jadi. Minta pada Allah Ta'ala. Bukan cili. Apa kaitan cili merah? Podeh. Pedas kehidupan pengantin tu nanti. Podeh mulut bini tu. Kau jangan mengambu yang marah tu. Janganlah macam tu tuan-tuan. Kan banyak benda yang karut-marut kadang-kadang kan dalam kepercayaan orang-orang kita. Benda tu saya tolak lah. Maka alhamdulillah, solat hajat punya kuasa. Solat hajat ni pun daripada Nabi kita SAW. Dia suruh solat hajat, ambil wuduk kemudian solat hajat. Doa ni pun ada Nabi ajarkan dalam hadis Uthman bin Hunayf, hadis bertawassul pada Nabi kita SAW. Jadi itu dia. Kemudian tadi maknanya mencaci waktu, mencaci angin, mencaci hujan, pada dasarnya telah mencaci, mengganggu dan menyakiti yang menciptakan dan mengatur mereka semua tu. Betul tak? Secara tak langsung. Sebab tu saya pernah baca satu buku pasal seorang perempuan, isteri kepada orang alim. Tapi tak terkecuali orang alim pun bininya popek. Jangan pelik lah, ustaz bini popek. Nak buat macam ni, memang hobi dia popek. Kan? Bini orang alim. Cerita pasal kisah alim-alim terdahulu lah. Orang alim ni, dia memang penuh hikmah, lemah lembut. Isterinya kuat membebel. Itu rezekinya lah dapat isteri kuat membebel. Alhamdulillah. Sebab kita tak payah alam. Ini kita kuat membebel, bangun tidur, dia kejut kita, bangun senang. Dia, isterinya teringin nak makan buah temikai. Saya ingat saya baca satu buku tu. Isterinya teringin nak makan buah temikai. Beli buah temikai, sampai kat isterinya, belah-belah temikai kurang manis. Isterinya marah. Apa beli temikai tak manis semua ni? Dia bising.
Suaminya tak marah isterinya. Itu pendekatan hikmah seorang alim ulama kan. Dia kata, awak marah temikai tak manis. Awak marah buah temikai ke? Tak. Awak marah ke orang yang tanam ke? Pekebun ke? Tak juga. Pekebun pun tak tahu, dia kata kan. Awak marah penjual ke? Penjual pun tak tahu juga bang. Ke awak marah pencipta pada buah temikai ni? Taubat bini dia tuan-tuan. Inilah konsepnya. Kita marah buah tu tak manis, manalah penjual tu tahu. Melainkan dia kata ada terma dan term and condition, betul tak? Beli durian belah, kalau tak cantik boleh ganti. Itu saya ingat kisah buah temikai. So jangan marahlah. Hujan ada doanya, betul tak? Kalau hujan yang melampau, takut banjir, ada doa minta alih hujan, betul tak? Jangan marah pada benda yang makhluk yang tak mampu buat apa-apa ni. Allah Ta'ala turunkan dia. Bahkan ada satu hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, mafhumnya Nabi kita SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, kata Nabi, manusia menyakiti aku. Kata Allah Ta'ala, manusia akan menyakiti aku. Dengan cara apa? Bila dia mencaci maki masa. Orang yang mencaci masa kan, apa cepat pernah masa berlalu ni, aku tak sempat buat apa. Nombor dua, kata Nabi, padahal akulah pemilik dan pengatur masa, akulah yang mengatur malam dan siang menjadi silih berganti. Allah Ta'ala sebut manusia yang menyakiti aku, kata Allah Ta'ala, antaranya yang memaki hamun waktu. Sedangkan aku yang menjadikan malam dan siang. Saya dengar satu sesi motivasi baru ni online. Orang tu kata, saya tersentak kena kat saya jugalah. Kita kadang-kadang masa sehari 24 jam rasa tak cukup kan. Saya ni tuan-tuan memang lepas satu program apa semua. Orang tu kata, Allah Ta'ala jadikan siang dan malam ada pasangan. Tak pernah siang dan malam gagal berpasangan, dia kata. Sebenarnya orang yang melalui masa tu yang salah mengatur masa dia, betul tak? Dia melambat-lambatkan, dia tangguh-tangguhkan. Masa tidak pernah salah. 24 jam tu tak pernah berubah, betul tak? Kita kata sekarang masa berlalu sebab kita banyak benda nak buat. Lepas semayang tengok handphone, lepas makan tengok handphone kan, masa dah lari kat situ, betul tak? Salah waktu ke? Bukan, salah kita yang menyusun waktu dengan cara yang tak tepat. Ini hadis sahih tuan-tuan, Bukhari dan Muslim. Orang yang menyakiti Allah Ta'ala, salah satunya orang yang mencaci waktu. Sebab aku yang menciptakan, yang mengaturkan malam dan siang. Dalam surah An-Naba, Allah Ta'ala kata malam ini dijadikan sebagai pakaian waktu berehat. Sebab tu malam ni rehat betul. Sebab tu orang yang tak pernah tukar shift malam aja, dia boleh damage otak dia. Sebab tu shift ni ada tukar boleh rosak otak ni. Tidur malam dengan tidur siang tak sama tuan-tuan. Saya pernah rasa kerja shift malam. Masa tu saya budak-budak muda lagi, cuti-cuti saya kerja highway R&R punya kedai makan sepupu kan, kedai minum dia. Saya ambil shift malam, pukul 1 mula kerja, 12 keluar rumah, 12 lebih. Tidur siang tak sama. Sebab panas saya tak dapat lelap siang. Dapatlah 2 jam lebih. Malam pening. Tu lama-lama boleh jadi macam gila tuan-tuan. Sebab tu ada shift, tukarlah. Janganlah kata tak apa, aku suka malam, korang ambil siang. 20 tahun kau jual shift malam aja. Tak normal hidup. Sebab azalinya, betul tak? Fitrahnya. Allah Ta'ala jadikan malam sebagai waktu rehat kita. Kan dalam surah An-Naba, malam sebagai pakaian waktu kita berehat. Itu fitrah. Tapi janganlah kata salah pula shift malam. Ustaz, tak pernah saya kata salah. Cuma shift malam ni gele-gele lah kan. Mana ada shift malam panjang, dia ada gele-gele je lah kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah Ta'ala sekalian, maka Nabi SAW sebut dalam satu hadis riwayat Imam Tirmizi, mafhumnya, janganlah kamu mencaci maki angin. Nabi pernah sebut dalam hadis yang lain, hadis riwayat Imam Tirmizi, mafhumnya, janganlah kamu mencaci maki angin. Kan angin kita marah pula kan, angin kuat apa semua. Itu kias lah juga, mana benda-benda yang hidup tapi dia tak mampu buat apa-apa. Ombak kuat pula, ombak kan, tak dapat nak pergi ke seberang, nak pergi pulau, terpaksa pula feri tangguh perjalanan. Marah siapa tu? Kan? Marah Tuhan, marah ombak ke marah pencipta ombak? Ombak ni antara makhluk yang setiap masa berzikir pada Allah Ta'ala. Walaupun ada hadis yang dhaif, antara yang kita tengok dapat pahala laut antaranya. Selain daripada muka ibu bapa kita Quran kan, tapi tengok laut tu subhanallah. Bukan pergi Krabi pakai spek hitam, tengok orang pakai bikini tu kan, itu berdosa ya. Tengok laut punya ombak, subhanallah, cantik. Laut ni menenangkan. Itu salah satu cara dapat pahala. Mudah Allah Ta'ala bagi kita pahala. Itu pertama
Pertama, antara tergelincirnya lisan bila kita mencela makhluk yang tak dapat buat apa-apa pun. Dia tak salah lah ibaratnya tu. Cuba tuan-tuan jadi hujan. Turun-turun tapi kena salah. Apa salah dia? Yang takdirkan aku turun ni Allah Ta'ala. Betul tak? Allah Ta'ala bagi rahmat dalam hujan. Hujan ni rahmat pada ni. Tuan-tuan duduk Malaysia ni tak apa. Taburan hujan dia kerap. Duduk negara Arab tengok hujan turun jarang-jarang. Orang Arab ni kalau hujan, kita duduk rumah kan, orang Arab tak masuk rumah, main hujan. Sebab bagi dia hujan ni satu kebesaran. Kalau tak habis tanaman dia orang. Negara Arab kan negara padang pasir kan, gurun kan. Ya tuan-tuan, salji tak cakap lah. Jangan berjalan kita tepi jalan kalau salji turun tu. Dia kenal tak kenal, dia lempar kita dengan salji. Dia punya seronok tu bersorak-sorak salji turun. 7 tahun saya duduk macam tu lah orang Arab. Naik kereta je, subhanallah, matar, hujan turun, amtar, hujan turun. Hujan ni satu kebesaran. Sebab mereka susah nak dapat hujan. Hujan ni akan masuk dalam tanah, meresap, salji bersama airnya akan jadi sumber air. Masuk dari telaga, jadi mata air. Kita ni terlalu banyak sumber air. Ambil wuduk pun membazir tuan-tuan. Saya pernah tengok seorang ustaz ni buat ujian. Orang ambil wuduk, buka paip yang besar-besar, tak berhenti, tak tutup langsung ni kan. Sebenarnya paling baik buka tutup. Kita tak rajin kadang-kadang. Dia letak baldi bawah. Setengah baldi bazirnya air. Nampak tak betapa banyak kita buat benda makruh, benda yang berdosa sepanjang kita nak pergi solat. Ambil wuduk pun boleh dapat dosa lah, bazir air banyak. Waktu buka kecil tuan-tuan kan. Kalau boleh satu anggota tutup kan. Kalau tak ambil kecil cepat, jangan ni biar air lalu. Biar je kita nak pasang air lalu. Membazir banyak. Bahkan sebotol mineral ni yang besar sikit ni kan, boleh ambil wuduk 2 orang pun boleh ambil. Sebab kita nak meratakan air je. Sebab saya pernah hidup negara yang tak banyak air. Jordan tu airnya sikit, sumber air sikit, lautnya sikit. Ikan pun saya makan ikan frozen tuan-tuan yang tak ada kepala. Lempar kat dinding pun tak pecah. Dia sejuk beku kan. Kan ikan tilapia tu sekeras ikan tilapia, kalau rendam dari panas tu boleh lembut. Kita Malaysia ni ikan fresh semua. Tuan kata hujan emas di tempat orang pun, hujan batu di tempat sendiri pun, rela duduk sini lebih lama lagi. Rela duduk negara sendiri lagi. Itu pengalaman kan. Air kurang, mandi kena berdikit-dikit. Jadi syukurlah, janganlah kita marahkan hujan apa. Yang kedua, manusia sering tergelincir lidahnya bila sering berdusta. Berdusta ni pun antara gelinciran pada lisan kita dalam bermuamalah. Contohnya, nak dapat untung terlalu besar sampai bersumpah menipu. Ini 30 ribu, ini 30 ringgit aku jual ni, ini habis murah lah ni. Tak ada untung dah, pembohong. Siapa berniaga tak nak untung? Itu pun benda yang kecil tapi sebenarnya besar sebenarnya. Cakaplah, janganlah sampai aku tak ada untung pula ni. 30 ringgit ni aku ada ke untung sikit lah. Kau nak 20 ringgit pula tak ada untung aku nanti kan. Itu terang cakap ni. Ni macam 30 ringgit ni aku tak ada untung nanti. Dan nampak kecil tapi tu penipuan kan? Menipu ni, sumpah pula. Orang kita banyak bersumpah untuk menipu kan. Itu pun bentuk lisan yang tergelincir daripada sepatutnya. Begitu juga dalam mendidik anak. Seringkali juga muncul perkataan dusta ketika anak merengek. Yalah jangan nangis. Contohnya kan, nanti mak belikan coklat, anak pun berhenti menangis. Dah setahun anaknya tunggu tak beli coklat. Tuan-tuan ingat tak berdosa ke? Itu perkataan yang baik ke? Itu batilnya perkataan tu. Nabi pernah tegur sahabat yang panggil budak kecil. Saya lupalah dia panggil untuk apa. Mungkin nak bagi sesuatu. Sini jap kan. Tiba-tiba tak adalah, aku gurau aja. Maknanya tak bagilah budak kecil tu kan. Nabi tegur, jangan menipu walaupun dengan seorang budak kecil. Kita ni orang besar pun kita akal tuan-tuan. Ustaz pun dia akal kadang-kadang. Kawan saya kena baru ni, dia dah dapat penceramah yang lebih popular, lebih hebat. Tak apalah, kau bagilah tahu kawan saya tu. Kawan saya pun hebat juga. Bagilah tahu kawan saya tu yang dah ada penceramah lain kan. Dibiarnya orang tu sampai dah ada penceramah lain. Saya baik tak mengamuk orang tu. Untung masjid nanti orang tu panas juga orangnya tu kan. Tak betul lah cara tu kan. Dia akalnya orang. Maksudnya sekecil-kecil budak jangan diakal-akalkan. Sebesar-besar orang tua pun jangan diakal-akalkan. Saya sebut akal ni menipu lah. Itu selalu kita buat, betul tak? Dah jangan nangis lagi. Nanti ayah buat jalan naik motor. Tiba-tiba, mana boleh? Cakap aja. Kalau orang tak larat, janganlah minta, katanya kan. Tak boleh lah, dah janji bagilah budak-budak. Sebut dalam artikel ni, ya.
Walaupun yelah nanti mama akan belikan coklat di kedai, jangan nangis. Budak tu berhentilah nangis. Minta lah coklat, kejap lagi pula tu sebut, tak beli. Itu pun salah satu perkataan yang batil. Tak boleh kita sebut macam tu. Nak pujuk-pujuk dia, jadilah anak yang soleh, anak yang baik. Sayang mami tak? Sayang baba tak? Jangan nangis kan? Tak apalah. Ini berjanji. Kojo mengakar je. Orang kita okey mengakar tuan-tuan. Punya duit ngakar orang, ngayuh ngakar orang, korban ngakar orang. Tak ada. Ini sampah semua ni lah. Rupa tembusu bawa lagi. Kan? Tak ada ekor bawa lagi. Tak ada. Perut bawa lagi. Bagaimana tu Ji? Perut nak cuci kat sungai. Entah kan, perut lembu kan. Cuci, dia balik ikut jalan sungai belakang, hilang dia. Ada orang jemput motor kat belakang. La ilaha illallah. Tapi memang tak dapat nak kawal. Betul. Saya kata jangan. Mana boleh ambil sebarang. Tetap juga. Tapi dapatlah limitkan tahun ni. Tak terjadi banyak sangat. Sebelum ni, tulang hilang, ekor hilang. Saya kata jangan main-main. Sebab ada bahagian kita nak bagi pada yang korban ni kan. 1/3 ni yang korban bagi 7 pula. Kita letakkan bakul set label lembu lagi. Lembu ke berapa semua kan. Engkau bawa lari ekornya. Kuranglah beratnya. Kepala tak nak pula ambil. Bagi orang Bangladesh je. Padahal kepala tu berapa kilo boleh dapat daging tu. Yang susah dia malas. Kan? Aduh hai. Nipu ngakau orang ni kerjanya. Seorang tu sudah dapat tangkap. Tembusu tu, perut yang tembusu tu letak dalam kotak. Abang buat apa kotak tu? Sampah ha? Ya ke sampah? Masa tengok golak kakak tembusu dalam tu. Kata abang ni, la ilaha illallah. Kan? Macam-macam tuan-tuan. Jadi berdusta ni walaupun sekecil-kecil perkara, ia adalah dusta. Kawan datang rumah, tak larat cakap tak larat. Ayah tak sihat kat dalam. Memang tak larat, ayah tak larat. Jangan ajar anak tu, ayah tak ada. Ayah cakap, ayah tak ada. Koci dah diajar anak tu mengakar. Apa anak dia mengakar dia besok? Betul tak? Kau pergi cakap kat kawan ayah tu, cakap ayah tak ada. Anak pun nunggu sebelah kecil kan. Cik, ayah kat dalam cakap dia tak ada. Kan? La ilaha illallah. Ini saya sebut kau yang mengakar orang. Mengakar orang je. Baru keluar rumah dah on the way. Padahal dalam jamban. Mengakar orang juga, betul tak? Dalam jamban tu on the way orang Melayu itu, tuan-tuan. Betul saya kata, kalau ceramah, orang jemput ceramah kan, sekolah ke mana, kalau mula 8.30, kata 8.30, pukul 8 suku paling kurang saya sampai. Yang nak ngakal orang-orang yang lain tu, sila akalkan, jangan akalkan saya. Sebab saya sampai awal, kadang saya duduk seseorang, terbangga-banggu, tak tahu buat apa. Sebab terpaksa, warga tempat yang nak ceramah tu, kalau bagi tahu 8.30, 9 sampai je. Kan? Dia kata, jangan bagi tahu saya datang awal kadang-kadang, pagar pun tak buka lagi, kita. Dia akal kita juga katanya. Begitu betul-betul. Sebab bos lama saya masa kerja tu, dia ajar saya. Saya datang ngam-ngam waktu tepat. Dia kata punctual is late. Menepati masa tu adalah lambat, dia kata kan. 8.30, 8.29 sampai punctual is late. Punctual is late. Mana kena sampai 8.20 kalau 8.30. 8 suku dia kata. Kena batang hidung saya sampai sekarang saya tak lupa. Punctual is late dia kata. Maka saya banggalah datang. Mos tepat masa. Punctual is late dia kata. Menepati masa ngam-ngam tu adalah lambat. Betul tak? Kita sampai ngam-ngam, kita nak letak beg apa semua, dah makan masa 2-3 minit. Punctuality. Sampai sekarang saya ingat. Saya kata tak boleh mengakal orang ni. Itu kita kena didik sikap orang menepati masa kat tempat kerja. Betul tak? Datang meeting tepat. Tapi jangan akal saya. Mula pukul 9, dia kata pukul 8. Sejam saya duduk. Apa saya buat? Cik kedai kopi dulu. Tak nak kau. Takkan saya duduk dengan jaga pula. Saya pernah kena ibu-ibu. Kita datang awal kan, semangat, lari momentum saya nak ceramah sebab geram. Dia akalnya aku. Kalau 8.30 tak apa lagi. Pukul 8 saya sampai 7.45 lah maknanya kan, 7.50. Saya boleh makan nasi lemak, roti canai, makan kuih lagi, baru pukul 8.30. Hilang momentum ceramah. Perut penuh, hati panas. Astaghfirullahalazim. Panas hati. Sekarang saya tanya, Ustazah, pukul berapa nak mula? Pukul 9 start. Dan tiba-tiba betul 8.30 tu nak berkumpul tu. Alright, tak apa. Saya datang 8.45. Kan? Saya duduk kejap 15 minit, 10 minit, it's okay. Jangan akal saya. Dia akalnya saya susah lah. La ilah Allah. Kita terkejar-kejar lah bawa. Masa kita semua sebut, habislah dibosit selaju-laju je kan. Dibosit laju-laju. Jangan. Ya. Sekecil-kecil penipuan, ia tetap penipuan. Satu benda yang berdosa. Sebab tu dalam Islam tiada istilah bohong sunat.
Sunat ni daripada perkataan sunnah. Maksud sunnah apa yang Nabi buat, betul tak? Bila Nabi ajar kau berbohong, tak apalah kan ustaz bohong sunat. La ilaha Allah. Tak apalah ustaz bohong sunat kan. Dengan saya cakap tu, tahu dia jadi tajuk ceramah kan. Tak ada bohong sunat dia. Untuk bermuslihat ni ada 3 je. Bukan dipanggil bohong dia panggil muslihat. Saya banyak kali kat cerita tu. Muslihat ni ada 3 tempat, 3 keadaan. Pertama, nak mendamaikan dua pihak bertelagah dan tak ada cara, nak damaikan guna muslihat kan. Bukan tipu. Contohnya A, B ajak minum kan, B, A ajak minum. Kita sebagai pihak ketiga C kan, ajak minum kat warung, temukan dia orang, nak bertemu kan. Dipaksa guna muslihat macam tu. Nombor 2, di medan perang menentang musuh-musuh Islam, kita guna taktikal, betul tak? Antaranya diizinkan mewarnakan rambut warna hitam di medan perang, betul tak? Tapi nak warna saja-saja haram waktu perang. Warna hitam nampak muda. Kalau tak, ia dikira penipuan, berdosa. Kita putih color hitam, color lain tak apa, perang tu semua kan. Inai tak apalah. Yang ketiga, menjaga keharmonian rumah tangga, yang sebut dulu kan. Tapi bukan tipu dia kahwin lagi seorang, tak masuk tu. Saya bila cakap tu haji-haji, wow, seronok dia. Dia kata, sabar lah Ji, jangan menang sorak kampung Tergadai. Tak menang lagi dah Ji, kata. Maksudnya yang sedia ada tu. Contoh bini kita kata, saya nampak tua ke bang? Tak, awak sentiasa muda macam tu lah dulu. Macam tu lah. Kalau tak kau cik hati kan, wow kan. Kan kita cakap, abang tengok awak ni makin berkodrat, makin tua lah. Takut makan mamak kita 3 hari kan. Tak apa yang selamat jelepi tu. Ataupun dia masak lebih kurang je kan. Telur goreng tak apa. Telur goreng tu favourite abang masa budak-budak tu kan, betul tak? Jangan memucat. Dia bangun lambat, pukul 2 boleh, bangun pukul 10 boleh. Jangan cakap bini tak berguna, bukan bini. Jangan cakap dia, bagus, minta maaf lah bang, tak sedar tadi. Bagus, tak apa. Bagus bangun lambat ni. Bukan senang nak jumpa bini bangun lambat ni. Selalu bini orang bangun awal je. Taubat aja lepas tu tuan-tuan. Kalau kata ustaz saya, bini kita masak terlebih garam, biarkan dia. Kalau tanya sedap ke bang, kari ikan jerak, kari ikan tongkol ni sedap, bukan masin ke? Sedap. Ni besok ikan ni mati lomeh ke laut, tertolan air laut banyak tu, masin itu melantun-lantun. Itu je boleh tuan-tuan. Kan bini kita datang ke kita, rambut sampai pinggang, cantik tak bang? Takkan nak cakap macam Mat Lampir pula, susah kan. Cakap lagi dia cantik, tapi awak kalau rambut pendek lagi cantik. Masa dia suruh potong lah tu, tak ada bini kita marah lah. Itulah dia kan. Itu je boleh, lain tak boleh. Bapak tu ajar anak, bagi tahu kawan, akarkan kawan nak bayar hutang besok, padahal besok tu tahun depan punya besok kan. Ramadan dan bayar, tapi dia tak sebut Ramadan bila, lagi 2 tahun punya Ramadan, dia akar je orang. Ni selalu bayar hutang ni lah harapan yang paling besar orang bagi, betul tak? Mesti bayar, lusa aku bayar. Lusanya, lusa lagi. Sampai mati orang yang bagi hutang sebelum jumpa tuan-tuan. Bila mati tu, bini orang tu minta pun masih lagi sama tak nak bayar. Duit anak yatim, betul tak? Bapaknya, saya pernah jumpa tuan-tuan. Orang tu hutang sampai mati, orang yang bagi hutang tu, bini dia minta, bini dia kena buat musuh pula. Sedangkan tu duit anak-anak ya yatim. Akal orang Negeri Sembilan suka nak ngakau orang. Dia suruh ngakau, sikit-sikit ngakau orang ya. Janji nak pergi minum sama-sama, pergi mancing sama-sama, yang tinggal 2 orang je. Janji 10 orang, itu kau jom ngakau orang gitu. Saya kata saya tak boleh. Kawan saya ajak, jom pergi naik gunung hiking. Dia tak larat, ponek tak apa. Daripada dia nakal kau. Boleh. Pagi besok rancang 10, 2 orang je datang. Naik gunung apa, 2 orang hiking. Kau tengok aku tengok kau. Tak jadi hari Senin baru ni kawan saya ajak naik gunung. Saya orang tak diri lah. Rupa sembang je orang kita ni. Last sekali naik gunung kat rumah tu. Nangilah. La ilaha illallah ya. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan? Ada 3 tanda kata Nabi SAW. Hadis Bukhari dan Muslim. Tanda orang munafik tu ada 3. Ayatul munafiki salas. Apa dia? Pertama, idza haddatsa kadzaba. Bila bercakap dia berdusta. Pertama sekali dalam hadis tu, orang yang berdusta ni tanda orang yang munafik. Bukan dia tu munafik, dia mewarisi tanda-tanda orang munafik, mewarisi ciri-ciri. Kalau buat selalu boleh jadi orang munafik betul nanti. Yang kedua, bila dia berjanji dia mungkir. Dan yang ketiga, beri amanah, dia akan khianat amanah tu. Orang kita main bohong sunat, ya Allah. Kadang-kadang dah jadi biasa sampai dia tak malu dengan kita. Tak apa lah ustaz kan bohong sunat dia. La ilaha illallah. Itu yang jadi macam tu. Kawan saya pergi ceramah, dah ambil ceramah lain.
Orang tu sampai dah surau Cik Zul. Kan? Kita tak kisah dah. Tapi Cik Zul Cik Zul dia cari saya sungguh. Ustaz, ada ustaz tak dapat datang, ustaz ganti boleh. Saya datang. Kan? Kalau tak ada hal, tak datang. Tapi itulah ragamnya kadang-kadang kena kan. Banyak tuan. Ada tu panggil datang sejauh-jauh umat tempat kan. Janji macam ni. Memanglah dia melibatkan kos. Saya ingat lagi masa tu saya dengan Piu Akram. Saya dengan anak Ustaz Tayyar Zamuddin. Dia kata janji seorang 400 Ustaz. Kita faham lah. Pergi Perak seorang 400, okey lah kita naik satu kereta kapul sesama. Sampai sana, saya tak tahu lah budak ni tak faham bahasa apa. Sampai sana 400 orang. Habis kita jalan je lah ibu-ibu, betul tak? Tak apalah, fisabilillah. Habis kita jalan je. Dia tanya kat saya, entah dapat apa masih ni ya? Habis punya tol makan je kita ni. Alhamdulillah sampai naik satu kereta. Dia akal lah kita. Suruh datang. Ada juga penceramah yang mengakal surau masjid juga. Itu saya cuba elakkan. Dapat offer baru, dia diam aja kan. Dapat offer tempat lebih baik. Tak boleh cakap tak boleh kan. Kata saya tak dapat lah. Saya dapat ni. Saya cari pengganti. Baru ni saya bertembung masa. Silap tengok jadual. Saya tak ada PA tuan-tuan. Susu sendiri. Minta maaf kat sekolah ni. Tapi saya bertanggungjawab. Cari pengganti yang sepatut diganti kan. Settle. Jangan diam. Itu ngakal orang. Biasa tu. Dapat offer lebih bagus. Dia diam. Kesian surau masjid. Kita bercerita pasal amanah. Kita tak amanah. Kita tipu orang. Biasa jadi orang mengaduk saya macam surau. Biasalah. Han boleh ganti tak? Boleh ganti. Kenapa? Dapat offer lebih baik. Tak apalah, aku gantilah. Daripada kau jadi penipu orang kata. Tak apalah, bagi tahu terus terang lah. Saya ada ni apa semua kan. Saya bagi tahu. Kadang yang jemput kita tu, dia jarang jemput kita, tak pernah. Dia nak rasa kita punya ceramah. Saya bagi tahu lah Cik Zul. Bulan ni kita cuti saya atau ganti hari lain. Sebab kita jumpa tiap bulan. Ada satu masjid surau ni nak sangat panggil, tak pernah panggil lagi. Bagi peluang laluan boleh tak? Okey. Itu je cara saya. Orang tu berhajat sangat. Kadang-kadang dah 2-3 tahun minta. Sama juga dia kata kan. Surau pun akal penceramah, penceramah mengakal surau. Hukumnya apa? Berdosa. Berdosa kan. Kan? Daripada penceramah cerita tu, bukan nak cerita orang lain. Sampailah ke peniaga tepi jalan. Kan ada yang pakai timbang nipu. Itu dimurkai oleh Allah Ta'ala. Dalam surah Abbas, dalam surah Wailul lil mutaffifin. Kecelakaan yang besar bagi orang yang menipu dalam timbangan. Kan? Sebab tu kalau nak berniaga ni, berat bersih, cakap berat bersih. Bekas tu kita kena timbang berapa dia, betul tak? Kita kena lebih sikit. Kerana beras dah berapa puluh gram dah kan. Kita kena telus dalam timbangan ni. Takut dia neraka berat timbangan dosa kita disebabkan tu. Akhir sekali tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Ta'ala sekalian, Nabi kita SAW pernah bersabda dalam satu hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ini petua bagaimana nak menjaga lidah. Kata Nabi dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, yaumul akhir, falyaqul khairan, cakaplah yang baik-baik, aw liyasmut. Kalau tak mampu cakap yang baik-baik daripada mulut tu, sila diam. Diamlah, kata Nabi SAW. Ini nak bercakap aja. Sebab tu saya kata, lagi banyak bercakap, lagi banyak benda tak baik yang keluar. Saya umur saya 32 tahun. 32 tahun. Tahun depan 33. 32 tahun. Saya cuba sibukkan diri saya dengan benda lain berbanding duduk saja-saja. Tapi ada masa saya pergi mengetem, ngopi dengan lepas subuh kan. Sebab apa? Bila duduk tu macam-macam cerita keluar tuan-tuan. Konon dengan pakcik-pakcik orang lama ni kan. Yang dalam kelambu keluar, luar kelambu pun keluar. Ngori dan ikut sekali orang. Sebab dia sia-sia kan. Ngori tu kan. Dia usik-usik lagi tahu pula macam-macam lah. Lagi lama duduk. Kalau tu duduk makan, minum 5 minit tu balik dah. Sebab lebih banyak bercakap, lebih banyak perkataan-perkataan yang boleh menjurus kepada dosa. Termasuk orang perempuan. Banyak borak, jiran-jiran ikut tembok aja pagar, 1/2 jam borak, takut mengumpat banyak. Dosa mengumpat ni dosa besar tuan-tuan. Dalam Quran sebut kita makan daging saudara mara kita sendiri. Lepas tu bila mengumpat ni dia masuk fitnah. Fitnah tu lebih besar daripada membunuh. Lepas tu dosa mengumpat ni, orang yang duduk tak belah, tak guna belah pula, tak pergi daripada tempat tu, tak belah daripada tempat tu, dia dengar sekali, dia akan menanggung persen dosa sekali. Itu dalam hadis ni. Saya tak mengumpat Ustaz, saya duduk longar je. Longar lah, dapat kongsi dosa. Longar lah.
Serongan ni Ustaz. Kadang-kadang say yo kan tu, malis nak layan. Yo kan lagi bagus. Faham tak? Ya tu. Caranya orang mengumpat, pergi je ibu-ibu, aku nak masak nasi ni. Bila pula? Kau baru pukul 10 masak nasi tak? Baby dah lapar. Bila masuk kau boleh cucu? Laki aku tu baby. Has baby. Bukan husband, has baby. Orang tanya saya, apa alasan nak lagi Ustaz? Masak nasi pukul 11 pagi takkan masak nasi kan? Kau dah boleh. Kau dah masak awal, baby kat rumah tu merengek lapar dah. Kau boleh cucu ke? Anak kecil tak ada dah, umur dah 65 dah. Cucu duduk jauh. Laki Dan lah baby Dan. Tipu tak? Tak tipu kan, betul tak? Baby dah lapar. Ada orang panggil husband, ada orang panggil baby. Hasbi, Habi istilah husband, Habi. Ada istilah baru, baby. Ikutlah apa-apa pun. Yang penting jangan panggil bukan lelaki kita. Orang tua tak guna ke. Masa muda baby, dah tua dek panggil cucu panggil yang tua tak berguna tu. Gas habis. La ilaha illallah. Sampai ke atur pula, dia panggil dia yang tua tak berguna. Kau bagi tahu kat perempuan dah bencen tu. Perempuan dah bencen pula. La ilaha illallah. La ilaha Allah. Macam-macam tuan-tuan. Itu dia khas baby je. Jadi dia tak menipu. Kau bukan ada cucu pun, baby dan lapar. Tempat tu tengah baca surat khabar lah. Tu khas baby je. La ilaha illallah. Macam-macam tuan. Tajuk gurau sikit. Maka jaga mulut kita. Tu dua je malam ni. Maka jangan banyak mengeluh lah. Kan bahasanya mengeluh. Masin tak kena, pahit tak kena. Garam tu makhluk Allah Ta'ala. Dia pun tak tahu yang cubit kita, yang letak kita. Kesian garam ni tak bersalah kena cubit. Cubit letak. Bila garam masin kita marah. Kan? Jangan. Bersyukur kepada Allah Ta'ala. Itu sebut hatta sakit bersyukur Allah Ta'ala bagi kita rehat. Dan Allah Ta'ala kurangkan dosa kita. Allah Ta'ala bila kita sakit ni, pertama dia tarik kita nikmat kesihatan. Nombor dua dia tarik nikmat muka kita punya, muka keceriaan muka kita. Yang ketiga kita punya dosa kita. Tapi dia pulangkan dua tu balik. Sehat dengan keceriaan wajah kita, dosa dia pulangkan balik tak? Tak, dia ambil. Dua pulang, satu ambil. Syukurlah. Cuma jangan cari penyakit lah. Boleh penyakit dia susah pula. Sakit boleh, malu boleh. Jangan cari penyakit pula kan? Itu dia sedikit malam ni Nampak simple, tapi itu yang kita terlepas pandang. Saya setiap tadi hujan, mak saya kata, kau jangan bersalin baju banyak. Padahal bukan mesin basuh kan. Kata mesin basuh je pun gurau mak saya kan. Bukan kau yang basuhnya. Tak apalah, abang basuh lobi lah. Kau mengajuk pula kau kata kan. Macam ni lah mak. Itu aku nak dengar. Dia kata, baju tak kering, kumpul dalam bakul. Besok ke malam ni ke abang hantar dekat dryer kedai RM4 kering kata. Ada sana. Ni lepas lisan ni kan. Ada satu macam dia jadi satu trend ataupun satu amalan budaya macam orang Melaka kan bila dia jumpa tapi niat dia baik. Betul, faham. Yang hawa apa semua keluar. Akhirnya dia sebenarnya salam. Itu budaya pula. Tapi saya pernah tanya seorang ustaz tu kata, yelah bergurau dalam Islam kan, tapi perkataan tak baik tu kena elak lah, dia kata kan. Itu biasa. Tapi saya tanya lahabau ni bukan mencarut pun. Lahabau ni macam tanya khabar lah kan. Saya pernah tanya, dia kata kau tak tahu, dia tanya. Tapi kalau siap ni katanya siap sungguh lah kan. Tak guna kau, dia kata itu kan. Tapi nak buat kan dia gitu, dia punya budaya ni kan. Tapi macam tu lah. Tapi kena kat orang negeri lain mengajuk je. Saya pernah kawan kawan saya orang Pantai Timur, Kelantan, Terengganu masih kaya Kelantan. Dia kata, dia tanya Rehan ni, saya kata macam ni. Itu pun tak tahulah. Kan ada otak. Merajuk dia tuan-tuan. Kan ada otak, gunalah. Saya kata, ni semasa lah kan. Kau pekak ke? Yang tu ni 9 kan. Mak saya lah. Mana orang? Dah cakap tadi, kau pekak ke? Dia merajuk tuan-tuan. Tapi apa saya belajar? Kita kena faham budaya orang kat situ. Saya duduk masa rumah sewa time belajar tu, Terengganu, Kelantan ada. Terengganu ni pula kalau benda best dia jadi jahat. Terengganu kan masak hang jahat kata. Jahat tu punya masak sedap. Jahat masak hang jahat. Mu jahat hang. Apa pula aku jahat pula kata, aku masak pula jahat. Masak jahat tu sedap dia tu. Sedap mu masak kata, rupanya sedap jahat. Makkah tinggi jahat maka mu peksa makkah mu jahat. Rupanya makkah tu tinggi bagus, benda yang best jahat rupanya. Terengganu jahat tu baik pula. Kedai tu masak jahat. Rupanya sedap kedai tu masak, bukan kedai tu jahat nipu orang. Kena faham lah kan, pelik-pelik tapi bahasa kan.
Sama lah. Kalau orang utara pula ajak makan nasi pun kena nak haram, tuan. Tak ada dengan izin dia. Tak. Dia pun, Rehan, hang duduk tak mana? Aku kat luar ni. Mai balik kan? Nak haram makan nasi je. Nak haram makan nasi je. Kena kat kawan saya Kelantan, maju je kat apa? Nak haram makan nasi. Tapi itulah budaya yang Malaysia macam-macam kan. Tapi kita cubalah kan. Di Islam ni, budaya tu ya. Tapi dalam Islam ni dia ada satu benda tu, kita belajar tasawuf kan, akhlak. Maka lagi kita banyak bercampur. Itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Allah Ta'ala